ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita baca, kita selawat tafrijah dulu nah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Wahai sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, berkali-kali tanpa pernah rasa jemu, tanpa pernah rasa bosan, kita terus bersyukur kehadrat Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat rezeki yang tak pernah putus walaupun satu saat direzekikan kepada kita untuk terus bernafas di muka bumi Allah. Direzekikan kepada kita al-afiyah, kesihatan yang berpanjangan. Direzekikan kepada kita berpakaian, tempat tinggal dan segala-galanya. Rezeki milik Allah itu tak terhitung banyaknya. Betapa besarnya rahmat dan nikmat Allah berikan kepada kita. Lantas kerana kesyukuran itu, maka kita terus menerus menjadi seorang hamba Allah di dalam istiqamah menuntut ilmu Allah Ta'ala. Dalam kita berbahagia bersama-sama dengan ahli keluarga, bersama-sama dengan ukhuwah kita, bersama-sama di dalam majlis ilmu, kita juga tak pernah lupa kepada sahabat-sahabat kita yang ketika ini masih lagi dalam ujian, diuji dengan kesakitan, diuji dengan permasalahan, diuji dengan berbagai-bagai dugaan daripada Allah Ta'ala. Jadi saya mendapat khabaran seorang sahabat kita, beberapa orang lagi sahabat kita yang diuji dengan COVID-19. Ada yang masih lagi berada di hospital ataupun di tempat-tempat penempatan rawatan. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala untuk semua doa-doa sahabat ukhuwah yang dimakbulkan Allah ini, sama-sama kita berdoa agar Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada mereka, sihatkan tubuh badan mereka, diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima ujian istimewa daripada Allah. Allah bila bagi ujian ni, tanda itu adalah hamba yang paling istimewa. Baik, kita berdoa dulu lah, minta kebaikan dan menolak kejahatan untuk sahabat-sahabat kita dan untuk ahli keluarga kita serta diri kita sekeluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka ibaduka wa nabiyuka wa na'udzu bika min syarri ma adza bihi 'abduka wa nabiyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول أو عمل
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang kami ketahui dan apa yang tidak kami ketahui. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu daripada kebaikan apa yang diminta oleh hamba-hambamu, apa yang diminta oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari apa yang diminta perlindungan oleh hambamu, oleh nabimu, oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurga dan apa yang mendekatkan diri kami kepadanya, baik berupa ucapan kami maupun perbuatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu daripada neraka dengan apa perkara yang mendekatkan kami kepadanya, baik berupa perbuatan kami ataupun percakapan kami. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, takdir yang engkau tentukan baik untuk kami dan ahli keluarga kami serta sahabat-sahabat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan harapan kita agar sahabat kita kuat dan tabah menghadapi ujian ini, segera sembuh dan kembali sihat seperti sedia kala. Baik, kita akan teruskan pengajian kita, iaitu sambungan daripada surah An-Naba. Kita akan sambung hari ini insya-Allah ayat yang ke-17, yang mana saya ubah sikit jadual sebab kemarin kita tertunda surah An-Naba. Jadi hari ini saya ganti Dia bermakna hadis kursi kita tunda ke minggu hadapan insya-Allah. Esok kita kembali seperti jadual biasa, iaitu kita Jauhar, dan hari Khamis insya-Allah kita akan Syama'il Muhammadiyah. Baik. Kita tengok daripada ayat yang ke-17. Sebelum tu kita semak dulu ayat yang ke-6 hingga 16 yang kita baca pada minggu lalu. Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan nikmat kepada kita. Kalau kita tengok surah An-Naba ni adalah satu surah yang cantik susunan Allah Ta'ala. Dia ajak kita fikir. Mula dia kata, apabila manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini, mereka dibekalkan dengan bumi yang terhampar, terbentang luas. Manusia itu dibekalkan kepada mereka alam yang dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan, yang dihiasi dengan gunung ganang, dihiasi dengan pohon-pohon, juga biji benih untuk mereka tanam. Juga Allah Ta'ala tak biarkan bumi itu gelap gelita. Pada waktu siangnya dipancarkan pelita agung sang surya, yakni sinaran matahari. Di samping itu Allah Ta'ala menemani matahari itu dengan cahaya bulan. Begitu juga dengan diturunkan hujan yang lebat untuk menumbuhkan biji benih yang kita tanam sebagai makanan, minuman, kegunaan pakaian kita, tempat tinggal kita dan sebagainya. Ini membuktikan kata Allah Ta'ala tak pernah membiarkan kita hidup sendiri di atas muka bumi ini. Sebaliknya kita sentiasa ditemani dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Lubang-lubang tu, dia korek, dia tampung simen. Ada yang lain tu. Baik. Dan pada ayat ini, ayat yang ke-17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu waktu yang telah ditetapkan. Hari keputusan, Yaumal Fasl, adalah salah satu daripada nama-nama hari kiamat yang kita masyhurkan dengan sebutan Yaumal Qiyamah, Yaumul Ba'tsa, Yaumul Akhirah, Yaumul Jaza. Ada banyak Allah Ta'ala sebut Yaumul Hutamah, Yaumul Zalzalah. Yang disebutkan di dalam Al-Quran terlalu banyak, diulang-ulang. Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya hari keputusan atau hari kiamat ini kana miqata, adalah satu hari, satu waktu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ketetapan hari ini tak ada siapa yang boleh memberi jawapan bila tarikhnya, bila nak ada.
hari apa, dan tarikhnya bila, tahun berapa. Keseluruhannya itu tidak dapat dirungkaikan oleh manusia sekalipun Nabi SAW, hatta malaikat yang muqarrabun yang berdekat dengan Allah Ta'ala pun tidak dapat memberitahu bilakah akan datangnya kiamat. Perumpamaan ini diulang beberapa kali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana ditanyakan kepada Nabi SAW. Salah satunya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Surah Yasin kan ditanyakan kepada Nabi. Siapa yang tanya ni? Yakni orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dan kalau hari ketika ini akan ditanya oleh puak-puak munafik. Hampa ni duk cerita pasal kiamat, pasal kiamat, pasal kiamat. Bila nak kiamat ni? Kalau hampa orang yang benar. Itu persoalan yang dilemparkan kepada rasul-rasul terdahulu. Kalau dalam surah Yasin, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, ini diberikan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam dan juga dua orang pembantunya. Kalau puan-puan ingat, di dalam surah Yasin, dua orang pembantu kepada Nabi Isa alaihi salam yang bernama Nabi Sama' dan Nabi Sam'un, yang menjadi peneman Nabi Isa alaihi salam untuk berdakwah pada penduduk Antakya, yang mana ketika itu penduduk Antakya kesemuanya tidak beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Keadaan mereka itu menyebabkan kemurkaan Allah yang amat sangat apabila penceritaan nabi-nabi terdahulu tentang kiamat itu diperolok-olokkan, dipersendakan dengan katanya dunia ni diciptakan bukan untuk dimusnahkan. Walhal dia tak tahu, dunia ini adalah salah satu daripada segelintir halus daripada penciptaan Allah yang maha besar. Dia disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Apabila Nabi ini diasak dengan pertanyaan yang sedemikian rupa, maka kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk, Nabi jawab apa? Innamal ilmu indallah. Cerita tentang kiamat ni, bila hari dia, masa dia bila ni, Allah saja yang tahu. Wa innama ana nadhirum mubin. Aku ni hanya cerita saja, bagi peringatan agar kamu rasa takut dalam diri kamu, rasa takut. Baik, kita sebagai umat manusia yang duduk pada zaman kita ni, kita tak ada para rasul yang menyampaikan cerita kepada kita. Kita hanya mendengar daripada guru-guru kita, kita membaca daripada kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab hadis, huraian daripada hadis berkenaan dengan kiamat. Ketika membaca, ketika mendengar, kita rasa takut. Saat tu kita rasa takut sangat. Ya Allah, kalau berlaku kiamat ni, macam manalah dengan aku? Apa bekalan yang bakal aku bawa menghadap dengan Allah? Itu ketika tu kita rasa takut. Tetapi apabila selepas tu, apabila kita meninggalkan majlis ilmu, apabila kita kalih belakang, apabila kita tutup kitab kita, maka perasaan takut itu hilang serta-merta. Jadi seronok balik. Tadi tu takut, rasa macam tak mau apa dah. Hanya nak kita dengan Allah dan dengan akhirat saja. Tapi apabila kita menyudahkan majlis ilmu dan bacaan tu, dia jadi biasa balik. Sebab seorang sahabat Rasulullah, saya ingat lagi, yang bernama Abu Hanzalah. Saya pernah cerita kepada puan-puan yang dia syahid di medan Uhud, yang dimandikan oleh para malaikat sebab tak sempat mandi junub. Apa Abu Hanzalah kata? Pagi-pagi tu dia keluar sambil dia berlari, dia dengan suara yang nyaring dia kata, telah munafiklah Abu Hanzalah, telah munafiklah Abu Hanzalah. Dia kata dekat diri dia, bukan dia kata kat siapa? Abu Hanzalah lah. Sambil dia berlari-lari, ya Rasulullah, wahai sahabat-sahabat Madinahku, dengarlah, telah munafiklah Abu Hanzalah. Lepas tu antara sahabat yang keluar pergi bertanya dia ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Hanzalah, kenapa kamu berkata sedemikian? Walhal kita baru selesai daripada kuliah Nabi SAW. Satu kuliah yang Nabi menceritakan tentang kiamat, satu kuliah Nabi ceritakan tentang hari akhirat. Aku lihat kamu menangis semahu-mahunya ketika itu. Awak waktu ni kata hang jadi munafik. Kata Abu Hanzalah, memang benar. Ketika mana baginda SAW bercerita tentang kiamat, aku menangis semahu-mahunya hingga basah janggut dan juga pakaianku. Tak terhingga dia punya menangis sampai dia tak boleh angkat kepala. Sebab apa? Yang menceritakan tentang kiamat itu adalah kekasih Allah.
Makhluk yang kedua selepas Jibril. Jadi penceritaan Nabi itu lebih masuk ke dalam hati para sahabat. Nabi yang bercerita. Seorang makhluk, seorang manusia yang maksum. Apatah lagi penceritaan baginda penuh dengan penghayatan. Nabi cerita, dia menangis, sahabat menangis, dia menangis, sahabat menangis. Tapi kata Abu Hanzalah, hanya seketika. Bila keluar daripada majlis tu, aku jadi biasa. Bila aku balik ke rumah, aku jumpa anak dan isteriku. Aku tanya nak makan apa, aku makan dengan semau-maunya. Aku rasa aku macam orang munafik. Waktu tadi aku menangis sangat. Takut sangat. Tapi bila balik ke rumah, hilang perasaan tu. Ini bermakna aku munafik. Waktu tadi aku hanya berlakon. Baik. Kemudian apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalau macam tu aku pun munafik jugalah, kata Abu Bakar. Pasal aku pun balik jadi lagu tu juga. Balik bila jumpa dengan anak dan isteri. Kita ni kalau pagi-pagi nak tanya nak makan apa lah. Kita pagi ni ada apa nak makan. Macam tu juga Rasulullah. Ketika mana dia pulang kepada isteri-isterinya, dia akan bertanya, ada apa untuk kita makan pagi ni? Jadi orang kalau sedih, duk takut tentang kiamat, dia tentu tak lalu makan. Dan mereka pun bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi masa cerita tentang hari kiamat ni, kami takut. Tetapi apabila selesai, kami berpaling kepada ahli keluarga kami, kepada sahabat-sahabat yang lain. Kami rasa seronok, kami rasa suka. Kami munafik, ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang. Nabi kata, kamu bukan munafik. Tetapi hikmah Allah Ta'ala bagi kepada manusia ada satu sifat. Dia cepat lupa. Sebenarnya lupa tu satu hikmah. Dia cepat lupa. Bila dia lupa, itu menyebabkan dia ceria dalam kehidupan dia. Kalaulah manusia ni tak lupa, nescaya seorang ibu yang melahirkan anak takkan beranak dah, sedah tu je. Dengan nak mengandung, dengan nak mabuk dia, buang 2-3 bulan, ada yang mabuk sampai 9 bulan, dengan nak melahirkan anak, satu nyawa nak keluar daripada jasad dia, luka parah, keadaan diri dia dah tentu dia takkan melahirkan. Tapi mai dia beranak, sampai anak tu 2 tahun, dia dah teringin dah yang satu lagi. Hak yang masa awal tu tobat, aku tak mau beranak dah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu memberi kita satu rahmat, iaitu mempunyai sifat lupa. Jadi kira lupa ni satu rahmat lah. Ada ketikanya dia menjadi rahmat. Maka kita bukanlah munafik. Kalau nak kata munafik tu, takut kita semua jadi munafik. Memang betul waktu kita menghadap dengan ayat Al-Quran yang kita faham isi kandungannya, waktu tu kita rasa takut. Aku tak maulah dah buat penderhakaan. Aku tak maulah bercampur dengan benda-benda yang lara. Aku tak mau dah merapu. Aku tak mau dah gelak kakak. Tapi apabila selepas tu kita jadi lupa. Kerana apa? Kerana dikatakan Allah Ta'ala bagi kepada kita satu sifat, iaitu sifat lupa. Yang kedua, apa Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala bagi kita ni ada cita-cita dan harapan. Dalam diri kita ni kita ada satu cita-cita. Cita-cita kita ni bukan kata esok besar nak kerja jadi apa, dah besar dah. Dah besar dah kerja. Malahan dah tak kerja dah pun. Cita-cita kita ni harapan. Sat lagi nak buat apa? Ada cita-cita. Sat lagi aku nak makan apa? Sat lagi aku nak masak apa? Itu dia harapan kita. Jadi oleh kerana kita ada harapan untuk hidup, maka kita akan meneruskan kehidupan itu dengan penuh kegembiraan sebab kita dah pun lupa apa yang berlaku. Masya Allah. Ini dikatakan kenapa Allah sembunyikan, di antara hikmah kenapa Allah sembunyikan tarikh yang tepat datangnya kiamat. Itu sebabnya. Kenapa Allah sembunyikan? Kalau Allah Ta'ala tak sembunyikan, contoh, saya bagi contoh katanya, kiamat akan berlaku tahun 30. Manusia tambah macam kita, masih lagi enjoy, lambat lagi nak kiamat tahun 30. Ni baru 2021. Jadi tak apa, lambat lagi kita akan teruskan perkataan macam tu, kita akan masih dalam keadaan lara. Maka Allah Ta'ala sembunyikan daripada zaman Nabi SAW dulu hingga ke hari ini, diulang berkali-kali bahawasanya kiamat tu pasti tiba. Dalam ayat ni disebut inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari fas. Hari fas ni apa disebut fas? Keputusan apa yang diputuskan? Segala amalan semua terputus.
segala kejahatan kita pun terputus, segala perkataan yang baik buruk kita terputus, segala hubungan yang berada di dunia ini terputus, dan keputusan itu adalah keputusan Allah, sama ada untuk menghantarkan kita ke syurga ataupun ke neraka. Itu disebut sebagai hari Fasl. Yaumul Fasl adalah salah satu daripada nama-nama hari kiamat, yang memang adalah satu waktu yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi kita jangan mempersoalkan bila, pukul berapa, hari apa. Walaupun ada di kalangan para alim ulama terdahulu membicarakan kemungkinan berlaku pada hari Jumaat. Kemungkinan berlaku pada hari Jumaat itu pendapat para alim ulama. Tetapi yang pasti adalah milik Allah. Dia ditetapkan hanya pada pengetahuan Allah. Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya yang mengetahui hanyalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sambungan dia, yaumu yanfakhu fis suri fatatuna afwaja. Iaitu hari apa dia kata? Iaitu hari yang akan ditiupkan padanya serunai, sur. Kita sebut sur ni apa nah? Ataupun sangkakala, itu sebutan yang paling masyhur. Fatatuna afwaja, maka pada hari itu kamu akan dapati manusia itu datang dalam keadaan afwaja, yakni berduyun-duyun. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, hari Fasl ni hari apa? Aku tak mahu hari bila, tarikh bila, pukul berapa nak berlaku, tapi aku nak cerita yauma yunfakhu fis sur. Hari itu akan ditiupkan sur. Baik. Sur ini dalam erti kata bahasa Arab yang sebenar, sur ini bermaksud tanduk. Sur ni bermaksud tanduk. Tanduk ini tentulah kita, bagi kita akal yang pendek macam kita ni, kita bayangkan tanduk kerbau, tanduk lembu, tanduk seladang, tanduk sapi. Sapi dengan lembu tu sama ke tak? Tak tahulah. Apa lah kot tu. Tanduk yang bengkok tu kan. Jadi itu maksud sur. Sebab ketika mana Nabi SAW naik ke Isra' Mi'raj, Nabi diperlihatkan bentuk sangkakala tu. Ketika itu Nabi SAW menceritakan, waktu aku naik Isra' Mi'raj, malaikat Israfil telah meletakkan bibir mulutnya ke lubang tanduk tu dah. Dia dah letak dah. Jadi bermakna menunggu masa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tiup. Dia dah letak dah bibir mulutnya di situ. Ketika tu Nabi kata, nak tiup dah ke? Nak tiup dah. Jibril kata, belum lagi. Menunggu perintah Allah Ta'ala. Tapi dekat dah sangat-sangat seperti mana bibirnya dengan lubang tiupan sur itu. Masya Allah. Kalau kata 1500 tahun dahulu telah pun diletakkan bibir mulutnya di lubang sur itu, apatah hari ini. Hanya menunggu perintah daripada Allah Ta'ala untuk ditiupkan sur tu. Atau sur ni dalam bahasa Jawa disebut sebagai tak tentuang. Tak tentuang ni maksud dia kulit siput gondang yang besar tu. Bentuk dia dah. Itu sur diertikan. Saya ingat Abu Yahamka memberi maksud sebagai sur ini tak tentuang. Jadi maka diambil pendapat seluruh kata-kata orang Jawa, orang Melayu, sangkakala. Sangkakala. Wallahu alam, tentu para alim ulama terdahulu ada pencerahan. Bila mai dekat kita disebutkan sangkakala ni, kita tak tahu nak kata apa. Tiupan sangkakala, tiuplah. Macam mana kita nak bayangkan, kita tak tahu. Tapi macam mana yang pernah diceritakan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, sangkakala ni dia berbentuk seperti tanduk. Dan di mana dia mempunyai lubang-lubangnya. Setiap bilangan manusia itu ada lubangnya di tanduk tersebut. Wallahu alam. Lebih daripada tu kita tak berani nak cerita dah. Itu disebutkan, dia kata yunfakhu fis sur. Kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran, masih lagi dalam surah Yasin, Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nufikha fis suri fa idahum
minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kata Allah Ta'ala, dan ditiupnya fisur. Nah, ditiupnya singkakala pada ketika itu, kata Allah, fa'idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya. Maka keadaan tiba-tiba manusia pada ketika itu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbihim yansilun. Tanya-tanya, hari apa ni? Hari apa ni? Hari apa ni? Itu yang adanya saktah. Saktah pun betul, siktah pun betul dalam surah Yasin. Siapa ingat? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Kan berhenti sat. Saktah berhenti seketika. Apa punca, apa cerita yang dia boleh berhenti dalam situ? Pasal apa berhenti? Dan cara berhenti, kata ulama tajwid pula, cara berhenti dengan berhenti yang lembut dan tahan nafas. Tak boleh bernafas dekat situ. Nah, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kenapa tang situ mai? Sebab dia kata wa nufiqa fis sur, ditiupnya sur itu tadi menyebabkan manusia ni yang tengah lena, qalu ya wailana, orang-orang kafir, orang-orang kafir yang akan bangkit pada hari itu akan berkata ya wailana, celaka betul lah. Wail, celaka sungguhlah, man ba'athana min marqadina, siapa yang duk gerak kami daripada tidur ni. Okey, bila ditanya, adakah apabila singkakala itu ditiup manusia sedang tidur? Ingat balik tafsir surah Yasin, singkakala ditiup 3 kali. Kali pertama hancur muka bumi, rosak binasa habis. Lepas tu kita ditidurkan untuk tempoh 40 tahun. Jadi bagi sangkaan orang-orang kafir, orang-orang asi, orang-orang yang melakukan maksiat, mati ni habis. Macam ayat yang tadi Ji baca. Nah, qalu ya wailat ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan kami ni mati terus jadi tanah. Nah, depa ingat habislah, tidur terus. Tak bangkit-bangkit dah. Tiba-tiba selepas 40 tahun, selepas tiupan singkakala, tiup sekali lagi. Tiupan kali kedua. Minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Waktu tertanya-tanya pasal apa ni? Nah, mereka pakat bangkit, marah. Ya wailana, ambil celaka sungguh. Orang yang sedang nyenyak tidur dalam aman, tenang dan tenteram, tiba-tiba tidurnya itu diganggu gugat. Nah, orang gerak dia. Tiupan singkakala ni bukan macam tiupan serunai sedap, asyik. Itu tidak. Wallahu a'lam macam mana tiupan dia. Kalau yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ibu yang sedang mengandung akan gugur anaknya, yang sedang menyusukan anak dia pun, dia akan buang daripada diri dia. Yang duduk dalam rumah dengan keluarga dia pun, dia akan lari tinggal buang. Bapa tak kenal anak, mak tak kenal anak, saudara tak kenal saudara, kawan tak kenal kawan. Kita semua akan berlari sendirian. Nafsi diri aku. Aku nak selamat diri aku saja. Masa tu tak kenal dah. Anak beranak pun tak kenal dah. Masing-masing nak larikan diri. Tiba punya nak bagi tahu kepada kita betapa dahsyatnya bunyi tiupan singkakala. Dan sekali lagi tiupan yang kedua itu menyebabkan manusia yang ketika itu mati pun bangkit balik. Dahsyat bunyi tiupan tu. Jadi bila bangkit manusia pada tiupan singkakala yang kedua itu, sebab tu dia kata, siapa yang kejut kami ni? Celaka sungguh. Ni percakapan orang-orang munafik, percakapan orang-orang kafir yang selalu maki-maki. Kita ubahlah sikap kita. Celaka sungguh siapa yang buat kerja macam ni. Buanglah perkataan tu. Sebab itu bukan kata-kata daripada orang beriman. Itu bukan kata-kata daripada orang soleh dan solehah. Sebaliknya, tukarkan Masya Allah, Allahu Akbar, Tabarakallah. Bila kita menerima pemberian daripada sahabat, Tabarakallah, Jazakallah, Jazakillah, kita ucap sebagai satu doa bagi dia. Satu doa, kata-kata doa agar Allah Ta'ala bagi balik kebaikan. Bukan dengan memaki-maki. Tapi yang memaki-maki ini adalah sifat orang-orang kafir yang disebut di dalam Al-Quran melalui surah Yasin. Jadi dia berkata, mimar qadina, siapa yang kejut kami yang berterbangkit ni? Terhenti dekat tu saja. Sebab tu ketika baca surah Yasin, kalau tak silap saya ayat 52.
Ha? Sampai kat situ kita kena sakta. Berhenti. Tak bernafas. Depa tu memang tak bernafas dah. Nah, berhenti. Tergamam. Saya apa tiba-tiba mangkit ni? Kenapa ni? Apa yang berlaku ni? Nah, Allah jawab apa? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalin. Ha? Hari inilah kata Allah, hari yang dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah sabda-sabdaan apa yang telah dibawa datang oleh rasul-rasul yang terdahulu. Yang hampa tak percaya, yang hampa duk tunggu bila nak kiamat. Ni cerita tentang kiamat banyak sangat dah. Nah, betul ke nak kiamat? Tiap-tiap kali masuk Ramadan, baru pula lah main cerita. Hari ini kita akan jumpa, nah, berlakunya gerhana 2 kali. Macam tu lepas. Sahabat-sahabat pakai hantar mesej kat saya, ni kenyataan ni benar. Benar kenyataan itu benar. Jumaat sampai 5 kali. Kita jumpa tahun sudah Jumaat sampai 5 kali. Nah, bermulanya Ramadan dengan hari Jumaat, itu adalah tanda kiamat. Adakah Ramadan tu yang terakhir? Dah, Allah simpan lagi kita pada tahun ni untuk menyaksikan berbagai-bagai lagi ujian yang akan datang. Tak tahu bila. Manusia hanya meramal. Dan kebenaran, kenyataan daripada Allah akan datang. Cuma kita ni tunggu dan beringatlah. Berimanlah dengan hari kiamat. Dia boleh berlaku bila-bila masa. Nah, tengok esok ni. Ni nak main Ramadan ni, dia keluar pula kenyataan tu. Nah, keluar pula kenyataan tu. Kita bagi satu jawapan je. Ya, kenyataan benar. Kalau dia nak jadi Ramadan ni pun boleh, tak sampai Ramadan pun boleh. Rejab pun boleh jadi, Syakban pun boleh jadi. Ikut suka dia nak buat bila. Kita dia punya. Nah, kita dia punya. Jadi jangan kita jadi macam orang kafir yang duk tertunggu-tunggu. Bila sampai kepada hari kiamat, marah pula. Nah, marah pula. Sedangkan dia kata Allah, fata'tuna afwaja, kamu akan lihat pada hari itu manusia akan datang kepada Allah dalam keadaan berduyun-duyun. Pada tiupan sangkakala yang kedua tu menghidupkan manusia. Tiupan sangkakala yang ketiga, kita akan dipanggil. Bermakna ayat yang ke-18 daripada surah An-Naba ini adalah tiupan sangkakala yang ketiga. Kita akan dipanggil menghadap dengan Allah Ta'ala dalam hal keadaan berduyun-duyun. Ramai kita nanti pi, Masya Allah. Nah, keadaan kita berjalan, ada yang menggunakan kaki, ada yang berjalan dengan perut, ada berjalan dengan muka, ada berjalan dengan kemaluan, ada yang tak boleh berjalan hanya mengesok sahaja, ada yang naik kenderaan yang laju, ada naik kenderaan perlahan, ada naik unta, ada naik kuda, ada naik burung, ada yang seperti kilat. Masya Allah. Mengikut kepada tingkatan amalan yang kita lakukan. Ini yang kata Allah Ta'ala, hari itu ditiupkan sur, ditiupkan sangkakala, fata'tuna afwaja. Jadi kamu akan dapati manusia itu akan datang berduyun-duyun. Kenapa disebutkan manusia datang berduyun-duyun? Sebab manusia ini akan dihimpunkan ketika itu, yang mati berapa juta tahun yang lalu semua bangkit balik. Daripada zaman Nabi Allah Adam AS sampailah kepada akhir zaman kiamat nanti, maka kita semua akan berkumpul dalam satu kumpulan, dalam satu perhimpunan raksasa, perhimpunan yang amat besar. Kita kembali menghadap dengan Allah Ta'ala dalam keadaan afwaja selepas tiupan sangkakala yang ketiga. Okay, jadi kita faham dah. Tiupan sangkakala berlaku 3 kali. Pertama, ketika menghancurkan bumi ini, yang bukan sekadar bumi, alam ini. Yang kedua, tiupan sangkakala ditiup untuk membangkitkan makhluk. Dan yang ketiga, untuk mengumpulkan kita di hadapan Allah Ta'ala di satu tempat yang dinamakan mahsyar. Mahsyar, kita sebut padang mahsyar, iaitu satu tempat pengumpulan. Yang Allah Ta'ala sebut, fata'tu na'afwaja. Kamu akan datang dalam keadaan berduyun-duyun. Punya ramai manusia sampai jejak atas kaki. Atas kaki aku, ya Allah. Ramainya, ramai sungguh-sungguh. Kita ni kalau tengok tempat-tempat ramai, kita tak mau pi, Kita tak mau beratok panjang, kita tak mau duduk panas, lemah, berbau, berpeluh dan sebagainya. Yang ni mau tak mau kita kena pi juga.
dan hadirnya kita kepada Allah Ta'ala pada hari Yaumul Fasl itu nanti dalam keadaan mengikut tingkatan amalan kita. Kalau kata kita nak duduk selesa, nak naik kenderaan yang elok, nak naik kenderaan yang mewah, nak duduk di bawah naungan, maka jadilah ashabul yamin. Ila dhillim, kepada zil mamdud, kata Allah, di bawah naungan yang sejuk berpanjang sepanjang-panjang perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu di bawah zillim mamdud. Naungan yang teduh lagi sejuk. Ma'im maskub. Lepas tu bukan duduk dalam keadaan naungan yang teduh dan sejuk, diberi minum air yang maskub, air yang dingin. Kita panggil air, duduk senang lenang, tak payah berjalan kaki, naik kenderaan mewah, orang bagi makan, orang bagi minum, orang jamu bagi makan buah yang tak berhenti-henti. Jangan jadi seperti ashabus shimal, yang nak duduk di bawah naungan yang panas. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu keadaan sifat kita nak kembali menghadap dengan Allah Ta'ala yang kata berduyun-duyun. Kita masing-masing bawa amalan kita. Sebab tu apabila Imam Syafi'i baca ayat-ayat seperti ni, dia pesan ke anak-anak murid dia, cari dia, cari dia. Itu seorang guru, seorang imam yang hebat, seorang imam yang muktabar, yang mempunyai kitab berpuluh-puluh kitab. Pesan kepada anak murid dia dengan tawaduk, cari dia. Apatah kita, apatah kita yang tak pernah menghasilkan apa-apa untuk Islam, yang tak pernah buat apa-apa untuk Islam. Tang manalah tempat kita? Tang manalah ya Allah tempat untuk kita huni di sana nanti. Harap sangat-sangatlah Rasulullah cari kita. Kita cari Rasulullah jumpa. Ada yang Rasulullah kata, ada di kalangan umatku yang sesat di mahsyar kerana mencari aku tapi tak kenal. Orang sebut ada dia ada di telaga, di mana Muhammad, dia ada di haudnya, haud kasar. Pergi cari dari situ, tapi cari tak jumpa. Ya Rasulullah, aku sentiasa berselawat, kenapa hari ini aku tak jumpa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sesat kerana mereka tidak ada peluang untuk mengenali aku ketika mana hayat mereka, tak cuba untuk kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita isikan waktu kita, tempoh kita belajar ini dengan syama'il untuk seimbangkan kita di dalam menuntut ilmu agama. Kita cuba kenal dia, kita mengenali Allah yang awal-awal, kita kenal kekasih Allah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tadabbur Al-Quran, mendalami isi kandungan Al-Quran. Itu antara kehebatan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itu, kenapa penuntut ilmu itu diangkat setinggi-tinggi darjat, diletakkan di sisi Allah, sebab mereka mengetahui. Kalau tak tahu tu, dia nak bicara apa? Melainkan dia akan dengar cerita yang dongeng, cerita yang merepek-repek. Macam baru ni, keluar satu cerita yang Ibu Yati tu. Pasal apa? Kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Awak tak 3, awak tak 4, awak tak 5. Pasal apa? Sedangkan kalimah syahadah yang kedua itu adalah disebut sebagai Muhammad. Kenapa sebut Muhammad? Sebagai Rasulullah. Awak Nabi-Nabi lain dulu bukan Rasul. Jadi bagi orang yang tak ada ilmu, dia akan kata apa? Betul juga, Adam pun Rasul, Idris pun Rasul, 25 ada Rasul. Kenapa sebut nama Muhammad saja dalam syahadah? Awak kita tak beriman ke? Bahkan kita beriman. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir ditinggalkan oleh umat mutakhirin. Kepada umat mutakhirin, kita ni memang dibimbing terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca Al-Quran. Kita tak baca Taurat. Taurat itu pada umat terdahulu. Jadi umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersyahadah dengan menyebut nama Nabi terdahulu lah, Nabi mereka. Mereka mengaku Musa itu sebagai Rasul, Isa itu sebagai Rasul. Sebab Nabi itu, Nabi mereka duduk pada zaman tu. Kita duduk pada zaman Nabi SAW. Maka kita mengakui bersyahadah lah Muhammad SAW itu sebagai Rasul. Dan Al-Quran adalah kitab kita. Kita tak payah dah nak pergi cari Taurat. Aku baru habis ngaji Quran. Taurat tak ngaji lagi. Injil tak ngaji lagi, Zabur tak ngaji lagi. Bahkan jangan kata nak ngaji, tengok pun tak pernah.
Kalaulah Allah Ta'ala suruh kita mengaji kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, punah ranah lah. No? Dalam Al-Quran pun kita tak habis-habis lagi nak. Banyak lagi yang belum kita selesaikan. Mendalami, mengkaji, mengaji ilmu Al-Quran. Itulah yang disebutkan. Kenapa Allah Ta'ala rahsiakan? Sebab aku nak abang, tiupnya singkakala esok ni apa pakat mai lah kat aku. Ha? Apa akan berlaku pada hari itu? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan akan dibukakan langit, maka jadilah ia beberapa pintu. Langit akan dibukakan. Nah, wallahu alam, saya tak gambar terbalik. Okey. Saya tak berani nak lebih-lebih kerana sesungguhnya yang dikatakan pintu langit yang terbuka ni kita tak tahu. Pintu langit ni bagaimana? Adakah masa? Dia buka adakah macam pintu atau dia sendiri tu? Ataupun macam pintu lift ke? Wallahu alam, kita tak tahu macam mana cara pintu langit yang akan dibuka. Tetapi apa yang pasti di dalam Al-Quran beberapa tempat Allah Ta'ala sebut, di antaranya dia kata wafutihatis sama, dan akan dibukakan pintu langit itu fakanat abwaba. Abwaba ni jamak daripada babun. Jadi bermakna bukan satu pintu, tapi banyak pintu yang akan dibukakan. Banyak pintu yang dibukakan. Baik, kalau kata banyak pintu yang dibukakan, hari ni dunia kita ini dicangkupi oleh satu langit. Yang mana langit ini mencangkupi daripada jatuhnya bintang-bintang bertaburan mengenai bumi. Daripada cahaya matahari menembus kena kita, cahaya kita terbakar. Dan ditapisnya langit itu daripada hujan turun melimpah-limpah, mencurah-curah menyebabkan kita binasa. Ha? Macam kalau kita gunakan air yang begitu laju, kita sembur, terpelantin habis manusia. Tapi diturunkan dengan selembut-lembutnya macam ayat yang telah minggu lalu kita baca. Dengan penuh rahmat Allah Ta'ala turun. Dan apabila dibukakan pintu langit, masa tu dia buat turun semua. Nah, masa tu dia akan turun semua. Macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam surah Ar-Rahman. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh indah lafaz Allah Ta'ala ini. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ, kata Allah. Pada hari itu, aku akan, langit itu dibelah. Syaqqatis sama. Langit itu terbelah, terpecah-pecah. Fakanat wardatan kadihan. Dia jadi seperti wardah. Kelopak-kelopak mawar. Wardatan kadihan yang berguguran. Kalau kita tengok hari ni, langit yang indah, langit yang cantik kita pandang. Tapi pada hari ditiupnya singkakala, pada hari dibukakan segala pintu langit itu akan syaqqah, menjadi pecah. Pecah dia itu seperti wardah. Wardah ini kepingan ataupun kita panggil apa? Bukan kepingan, kelopak. Kelopak-kelopak wardatan kedihan, kelopak-kelopak mawar yang berguguran, jatuh sekepin timpa kepada muka bumi ketika mana pintu langit itu dibukakan. Masya Allah, kita tak tahu nak bayangkan dengan akal kita. Kalau kita tengok dalam filem-filem yang dibuat oleh orang-orang bangsawan dalam TV, macam mana hujan meteor dia buatkan yang jatuh lurus satu-satu, itu kengerian. Dia tunjuk macam mana keadaan air laut yang melimpah ruah, yang memanjat segala gunung. Air laut itu memanjat, pencakar-pencakar langit akan runtuh, segalanya rosak binasa. Itu gambaran kiamat yang boleh kita lihat, dan kita buat satu perumpamaan agar hati kita ini lebih rasa gerun dan takut untuk melakukan maksiat, kerana sesungguhnya maksiat yang kita lakukan itu akan berkekalan yang membawa kebinasaan. Jadi kita ni dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga, jangan sampai tunggu langit itu dibuka berpintu-pintu, jangan sampai tunggu jatuhnya kelopak-kelopak mawar yang Allah Ta'ala perumpamakan.
Kelopak mawar ni yang berwarna merah. Kenapa langit menjadi merah? Kerana dia pun dah bertukar menjadi api. Akan jatuh menimpa ke bumi. Apa yang ada di bumi? Makhluk. Nah, seluruh makhluk yang ketika itu. Maka dalam keadaan sedemikian kata Allah, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan akan dihapuskan gunung ganang, maka jadilah ia sarab. Maka jadilah ia sarab. Kita akan tengok apa dia jadi sarab ni. Sarab ini daripada perkataan sarb. Debu. Debu yang halus ni. Apabila pintu langit dibuka, tiupan sangkakala ditiupkan, maka jadi dia macam debu. Debu yang halus, yang berterbangan. Kalau kita fikirkan dengan akal kita hari ini, keadaan bumi ketika itu apabila berdebu dengan gunung ganang. Bukit ni paling takut. Bukit yang kukuh, bukit yang tinggi, yang kuat, yang hari ni kita tengok yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang terdahulu, dia menjadi pasak bumi, dia menjadi paku bumi. Allah Ta'ala nanti cabut dia. Dia jadi sarab. Sarab ni debu. Debu yang berterbangan. Dia bukan nak naik ke udara hilang. Sebaliknya dia akan memenuhi seluruh muka bumi. Menyebabkan manusia yang ketika itu sedang berlari-lari mencari tempat perlindungan sesat. Ketika ni kita cari siapa pun, kita tak akan jumpa dah. Bumi yang bukit. Bukit yang ketika hari ni yang kita tengok teguh, mantap seperti tiang-tiang dengan besar yang Allah Ta'ala jadikan. Mana ada bukit kecil-kecil. Paling kecil pun bukit kalau yang kita tengok, siapa yang pernah pergi Madinah boleh tengok di Jabal Uhud. Di Medan Uhud ada satu bukit yang kecil di tengah. Dipanggil sebagai nama Jabal Rummat, bukit pemanah. Biasanya jemaah-jemaah haji dan umrah akan mendaki bukit tengah tu. Tak ada syariat pun, tapi sekadar nak merasa macam mana sahabat-sahabat 50 orang sahabat-sahabat hebat yang pernah Nabi SAW tempatkan di atas tu. Tu paling kecil bagi kita. Tu pun termengah-mengah nak naik. Tu paling kecil. Itu ianya juga akan berterbangan menjadi saraba. Saraba ini perumpamaan dia akan menjadi seperti serbuk debu yang halus. Dan ketika ini Allah Ta'ala ceritakan manusia, dia dalam keadaan berlari-lari mencari tempat perlindungan. Dia tak jumpa dengan sebab dunia ini dipenuhi dengan debu daripada gunung ganang, bukit bukau yang telah pun menjadi sarab. Dia tak jumpa. Lepas tu keadaan dia dahaga yang amat sangat. Matahari Allah Ta'ala hampirkan dekat, menjadikan dia macam terbakar. Maka terlihatlah oleh manusia ketika itu fata morgana, yakni getaran air. Berlari, pakat lari nak pergi. Kat situ ada air, lari nak pergi. Kok boleh nak basuh muka, nak minum. Lari pergi bukan. Rupa-rupanya apabila keadaan muka bumi terlampau panas, yang terhasilnya itu adalah getaran kepanasan macam air yang sedang beralun dari jauh. Maka berlari-larilah manusia ketika itu. Yang dikatakan langit akan tembus berlubang-lubang. Menjadi banyak pintu. Begitu juga dengan gunung-gunung yang ada yang amat dahsyat menjadi saraba, berterbangan. Hari itu hari apa? Hari itu hari apa ya Allah? Maka Allah Ta'ala sebut inna jahannama kanat mirsada. Ayat 21 Allah Ta'ala beritahu. Kita tanya ni hari apa ni? Awak jadi macam ni. Mana nak cari ni? Mana nak cari tempat berlindung? Masa ni adakah kita akan ingat kepada anak pinak? Tak ingat dah. Adakah kita akan ingat kepada diri kita? Diri kita pun kita tak ingat dah. Kita pakai baju apa? Malahan ketika itu dikatakan oleh kerana ribut taufan yang begitu kuat bercampur dengan pusaran-pusaran saraba ini menyebabkan pakaian yang berada di dalam tubuh manusia itu, pakaian yang berada pada tubuh manusia itu akan terlucut. Kita dalam keadaan bertelanjang. Tak ingat dah.
Tak fikirlah masa tu. Yang fikir nak selamatkan diri je. Bertanya hari ni hari apa? Dalam tangisan bertanya kepada Allah, bertanya kepada bumi. Ha? Dan pertanyaan itu Allah Ta'ala jawab, Inna jahannama kanat mirsada. Ataupun dalam surah-surah lain, Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hari inilah hari kiamat yang mana jahannam yang aku janjikan kepada kamu. Allah Ta'ala nanti sebutlah. Nah, hari ni kalau hangpa nak tahu hari ni, dia kata hari neraka jahanam. Hari neraka jahanam yang akan mirsada, yang selalu mengawasi kamu. Kita ni selalu ke neraka mengawasi kita? Baik, neraka ini Allah Ta'ala jadikan dia dengan satu sifat, iaitu apabila selesai diciptakan neraka, Allah Ta'ala kata, hang mau apa? Maka dia kata, aku nak sujud padamu ya Allah. Kenapa kau sujud pada aku? Aku nak sujud sebab aku terlepas daripada siksaan aku. Dan tahukah kamu, Allah Ta'ala izinkan neraka jahanam ini untuk sujud kepada Allah. Dan tahukah kamu kenapa kamu diciptakan? Dia kata, untuk apa? Kamu diciptakan untuk orang-orang yang lalai. Kamu diciptakan untuk orang-orang yang melakukan maksiat. Kamu diciptakan untuk orang-orang yang mensyirikkan aku. Kamu diciptakan untuk orang-orang yang ingkar kepada aku. Jadi dengan sebab itu kamu diciptakan. Maka selepas daripada difirmankan kepada neraka itu keadaan kenapa dia diciptakan, dia pun sebut. Aku adalah tempat penyiksaan. Aku adalah rumah paling busuk. Aku adalah rumah paling panas. Aku adalah tempat kembali paling buruk. Maka berjaga-jagalah wahai pemaksiat-pemaksiat sekalian. Berjaga-jagalah wahai orang yang kufur. Berjaga-jagalah orang yang syirik kepada Allah. Berjaga-jagalah wahai kafir musyrikin. Bahawasanya kamu semua akan kembali kepada aku. Ini maksud yang dikatakan pada ayat 21 ini. Sesungguhnya neraka jahanam itu selalu mengawasi. Tak takut ke Allah Ta'ala ni sentiasa melihat kita, sentiasa mengawasi setiap perbuatan kita, dan sentiasa merakam serta menulis untuk dibacakan di sana nanti. Dia kata untuk apa? Litari nama aba. Jahannam tu tadi adalah bagi orang-orang yang durhaka, tempat kembali orang-orang yang durhaka. Jadi ini peluang. Allah Ta'ala bila dia cerita dalam ayat Al-Quran, dia bagi satu peluang kepada kita untuk kita fikir balik. Kalau kita tak menjadi penghuni dalam jahanam, kalau kita tak mau duduk di dalam keadaan huru-hara yang amat dahsyat ini, maka kita jangan jadi orang yang torin. Jangan jadi orang-orang yang torin. Torin ni toro. Orang yang melampau. Kita buat apa pun jangan sampai melampau. Kalau kita seronok, jangan sampai melampau. Kalau kita gelak, jangan sampai melampau-lampau. Kita kan diajar oleh Nabi SAW dalam segala perbuatan kita, hendaklah dalam keadaan bersederhana. Buat yang sedang-sedang saja. Jangan lebih-lebih. Kalau kita kerja pun, jangan melampau-lampau sampai tak ingat nak balik ke rumah. Orang kata, OT, overtime. Dapat gaji, 3 kali gaji. Okey, berapa kali nak OT? 2 hari 2 malam jangan balik. Tak balik. Waktu sembahyangnya makin berkurang. Waktu dengan Allah makin berkurang. Waktu dengan dunia dilebihkan. Ini disebut torin. Orang yang melampaui di dalam perkara yang sementara. Tetapi mengurangi pada perkara yang kekal. Apa dia? Untuk akhirat kita kurangkan. Sebab tak apalah. Mungkin tunggu tua lah. Nanti bila tua kita pakat-pakat bertaubat. Itu Alhamdulillah jikalau diberi peluang. Bimbang kalau kita tidak memperolehi peluang ni. Takut kita jadi torin tengah buat maksiat. Tengah-tengah kita gelak nganga sampai nampak anak-anak tekak. Tiba-tiba mati. Masya Allah, di mana ucapannya? Di mana kalimah syahadahnya? Jadi tak salah untuk berhibur. Cuma jangan lebih-lebih. Sebab tu kenapa kita disuruh bersahabat dengan orang-orang soleh. Sebab dia pun seronok. Kita pun seronok. Dia pun seronok, kita pun seronok. Tapi dalam keadaan seronok, dia pun gelak-gelak. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu sahabat yang soleh. Bila kita pun
tengah lupa diri, tengah tekan gelak sampai kelak terbit air mata, meleleh air liur, meleleh air hidung, kita dengar lafaz istighfar daripada sahabat kita yang soleh, kita pun ikut. Masya Allah, kita ni lebih-lebih dah. Jadi itu beruntungnya. Sebab apa Nabi kata, dalam hayat kamu berbahagialah kamu jikalau kamu mempunyai sahabat yang soleh. Peganglah dia. Jangan bagi dia lepaskan diri daripada kita. Bimbang kalau kita lepas dia, kita takkan jumpa dah yang soleh. Kita jumpa yang torin je. Yang dok ajak kita pergi ke arah jalan yang tak betul tu. Memang seronok, tapi keseronokan itu bersifat sementara. Tak mau kawan dengan dia. Dia kerja ajak pergi masjid, pergi surau, pergi mengaji. Sekali lagi dia suka tanya, hang boleh tak baca ni, baca ni? Hang tak boleh, mai kita baca. Hang boleh tak hafaz sekian-sekian surah? Tak boleh, mai kita lawan hafaz. Kita nak hafazan ni, kena ingat kita menghafaz kalau seorang-seorang, panggil seorang lagi. Walaupun seorang anak, suruh dia tasmi'. Dengar sana mak nak baca. Jangan kita ingat, betul dah ni. Ada juga yang tak betul, yang kita tinggalkan, yang kita gugurkan. Jangan sampai melampau. Melampau fikir kata kita ni betul semua, tak ada yang tak betul. Jangan sampai melampau. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-23, nak duduk lama mana dalam Jahannam itu tadi? Labisina fiha ahqaba. Kamu akan tinggal di dalamnya selama beberapa hukub lamanya. Okey, baik. Ahqaba ini disebutkan hukub. Tempoh masa bila ditanya oleh Rasulullah. Rasulullah tanya kepada Jibril. Ahqaba ini, apa maksud ahqaba ni? Ahqaba itu bermaksud tempoh berabad-abad lamanya. Lamanya duduk dalam neraka. Bila nak keluar, duduk lagi. Bila nak keluar, lagi duduk. Ahqaba, berabad-abad lamanya. Ataupun ada juga ulama yang menafsirkan, ulama Qurtubi mengatakan satu hukub bersamaan dengan 80 tahun. Tapi yang Allah Ta'ala sebut di sini ahqaba, jamak daripada hukubah. Beberapa hukub. Tak tahulah. 80 kali dengan berapa puluh, tak tahulah. Berapa lama yang nak huni dalam neraka, ya Allah, tak tahannya. Sebab tu dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala sebut, kalau kamu rasa kamu boleh tahan dengan kepanasan neraka aku, buatlah maksiat. Pergi buka api dapur sat lagi, suar jari sat. Suar jari sat. Kalau kata boleh tahan seminit tu, kuatlah sikit kot. Tapi dibangi 5 saat pun tak boleh. 1 saat pun tak boleh. Apatah lagi kita nak pergi duduk berhukub. Hukub ini abad lah. Kita boleh letak abad lah. Berabad-abad. Kalau kata Imam Syafi'i, dia letakkan, kalau Imam Al-Qurtubi, dia kata satu hukub bersamaan dengan 80 tahun. Ni berapa hukub yang nak duduk di dalam Jahannam. Yang kata Jahannam ni sentiasa duduk mirsad dengan kita. Sentiasa duduk mengawasi kita. Yang mana kata lagi Allah, keadaan dalamnya, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Tak rasalah dalam dia bardan. Tak rasa apa? Tak rasa sejuk. Tak rasa sejuk. Kita diuji dengan kepanasan. Tak tahannya, ya Allah, panasnya. Kita kalau berjalan tak pakai kasut, berjalan dengan tak ada naungan, tak ada payung, dah kita gaduh, panas. Mata kita ni duk cari tak mana boleh nak pergi minum air. Ada jumpa di dunia ni, kita jumpa di tepi-tepi jalan orang jual air, kita pakai pulun pergi berebut nak minum. Kita ada kemampuan untuk membeli, untuk membasahkan tekak kita sebagai syarab, sebagai minuman. Tapi berada di dalam Jahannam, makanat mirsada, tidak ada apa, tak sejuk, tak ada minum, hanya kepanasan demi kepanasan. Akan diceritakan oleh Allah Ta'ala minuman apa yang akan diberikan kepada ahli-ahli Jahannam pada satu ketika nanti. Kesakitan yang amat pedih, dahaga yang amat sangat, kepanasan yang tidak dapat digambarkan,
Itu keadaan yang Allah Ta'ala akan ceritakan kepada kita di sana nanti. Masya Allah. Alhamdulillah, ukhuwah muslimah yang Allah Ta'ala rahmati, yang dikasihi serta disayangi. Kita bersyukur kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Quran kita boleh mengenal, kita boleh mengetahui keadaan huru-hara kiamat. Melalui ayat Al-Quran kita boleh mengetahui keadaan dalam neraka. Melalui ayat Al-Quran kita juga boleh mengetahui nikmatnya syurga. InsyaAllah di mana seandainya kita orang yang mengetahui daripada belajar, daripada ilmu yang kita tuntut, maka sampaikanlah walaupun satu ayat bawalah sampaikan, sama ada dari segi penulisan. Saya puji ada sahabat-sahabat kita yang sambil menulis apa yang dia belajar lalu dikongsikan di dalam beberapa grup. Itu cara dia berdakwah melalui penulisan. Saya puji ada sahabat-sahabat yang menyampaikan melalui rakaman, sahabat-sahabat yang sampaikan melalui perkataan. Itu adalah dakwah dan sama-sama kita berdakwah. Kita semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kelemahan. Dalam kelemahan itu kita sama-sama memperbaiki kelemahan demi kelemahan. Maka kita jalanlah dakwah kita dengan cara kita. Nah, sebab apa? Sebab cara kita hari ini Allah Ta'ala bagi dengan begitu terhad. Tak boleh jumpa orang, tapi Allah Ta'ala hadirkan satu gelombang. Nah, satu gelombang kita panggil sebagai nama smartphone. Bijak dia pandai. Phone ni dia pandai. Kita yang tak pandai. Kita hantarlah ke mana-mana juga selagi kiriman kita itu berbentuk ilmiah. Sebab menyahut seruan Nabi SAW, baligh anni walau ayah. Sampaikan daripada aku. Ni daripada Rasulullah ni, kita ambil. Nah, maka sampailah. Sebab apa? Kita belajar. Bukan kita cedok. Bukan kita cedok tak tentu hala. Tetapi kita belajar bersama-sama. Nah, InsyaAllah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala simpan kita, bagi kita rezeki, minggu depan kita akan kembali balik bertafsir, bertadabur Al-Quran melalui surah Naba. Kita akan sambung ayat yang ke-25. Nah, seterusnya kita cuba menyelesaikan ayat ini. Kan dia ada 30 ayat. Nah, InsyaAllah kita akan selesai. Dia bukan 30 ayat. 40. Nah, kita akan cuba mendalami macam mana Allah Ta'ala nak cerita tentang syurga, tentang balasannya. Itu keindahan dalam kita bertadabur bersama-sama. Kita boleh tadabur seorang-seorang kan? Ada, kita boleh. Tapi keindahan merasai nikmat dalam kita duduk dalam majlis ilmu ini berbeza. No? Baik, Wallahualam. Saya buka soalan. Ada soalan nak tanya? Boleh buka muka dah. Saya nak tengok muka-muka. Nah, seelok-eloknya kalau nak belajar ni buka muka tengok nah. Dapat bersilaturahim, dapat membalas senyuman, kan tak dapat bersentuhan. Kita boleh balas senyuman. Buka saran tengok. Masya Allah. Hilang rasa rindu hamba. Nah, hilang rasa rindu di dada hamba. Ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Temukanlah kami di syurga-Mu ya Allah. Tak tahu nak habaq. Saya tak tahu nak habaq. Saya tak tahu nak cakap. InsyaAllah hadirlah. Hadirlah dalam hati ni ya Allah. Rasa kasih sayang yang akan kami bawa hingga ke sana. Anda ditanya di alam barzah nanti, siapakah saudara kamu? Itu di antara soalan Munkar dan Nakir. Maka jawablah, muslimin dan muslimat adalah saudaraku. Sebutlah saya juga ya Allah, agar saya termasuk di dalam saudara-saudara kalian semua. Baik, ada soalan nak tanya? Ustazah. Ya. Okay, Assalamualaikum. Ji nak wakilkan soalan daripada seorang sahabat. Dia bertanyakan tentang solat duha. Jadi biasanya solat duha ni kita boleh bawa kepada daripada 2 sampai 12 rakaat dan afdalnya 8. Jadi kalau katakan contoh dia buat 2 rakaat dah 4 rakaat kan. 2 rakaat 1 salam. Kata kalau lepas pada tu dah habis dia keluar. Jadi bila dia balik daripada keluar tadi tu dia tengok ada masa lagi yang boleh ada waktu lagi. Jadi bolehkah dia sambung untuk habiskan 8 rakaat tu Ustazah?
Baik, terima kasih pada soalan. Rasanya jelas semua sahabat-sahabat. Saya tak payah ulas dah soalan tu. Boleh tak duha itu sebaik-baiknya 8 rakaat. Tapi dia sempat buat 4 rakaat. Kemudian dia keluar ada hal. Balik boleh dia nak sambung sebab ada lagi masa. Tak boleh dah. Dia macam witir juga. Dia tak boleh diulang 2 kali. Dia hanya sekali dalam satu-satu waktu. Itu yang paling baik. Dia tak boleh diselangi. Nah, diselangi. Kita break, kita pi buat urusan kita, balik mai kita sambung. Itu tak boleh. Kecuali, ini pendapat sebahagian ulama, orang yang istiqamah buat 8. Dia memang buat 8. Tapi tiba-tiba hari tu dia ada hal. Menyebabkan dia cuma sempat buat 4 ataupun 2. Jadi dia balik sekali lagi dia boleh sambung sebab dia memang selalu buat 8. Tapi kalau kita tak istiqamah macam masalah yang Ji bagi tahu tadi, maka tak boleh. Dia jadi duha berulang-ulang. Dia tak boleh diputuskan dengan sengaja. Tak boleh diputuskan. Okay Ji, jelas? Okay, jelas. Saya faham. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Tengok bila ada soalan daripada sahabat, kita berhutang, betul lah aku tak tahu kan. Itu dikatakan soalan itu adalah satu rahmat. Sebab kita tak tahu apa benda yang kita tak tahu. Bila kawan kita tanya, alhamdulillah lah ada soalan. Jadi bolehlah dapat memberi kita ni sedikit sebanyak dengan ilmu. Okay, saya ada beberapa sahabat kita yang baru masuk. Mungkin mereka tak dapat maklumat. Kata kuliah kita akan bermula pada jam 9 pagi. Ada yang baru masuk kesian. Masuk-masuk dah pun nak tamat. Mula daripada hari ini. Dan insya-Allah jikalau tak ada apa-apa, kita akan teruskan pada jam 9 pagi. Sebab biasanya yang saya duduk pergi ke tempat-tempat pun boleh start 9 pagi. Ni kita duduk di rumah pasal apa tak boleh start tu. InsyaAllah saya tahu tanggungjawab puan-puan banyak. Nak masak, nak tengok anak. Atau mungkin tak lagi anak atau cucu nak guna pula. Mereka pun nak belajar online. Alhamdulillah. Ada soalan lagi nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana dia orang dia? Nampak mata je. Nak tengok kau. Ya. Kak Zura. Ya, Kak Zura. Saya nak tanya, kenapa kadang-kadang kita baca ayat kursi tu, kita mula dengan wa ila hukum, dan kadang kita terus la ilaha illallah. Okey, baik. Terima kasih. Kan kita baca ayat kursi. Ada ketika kita jumpa dengan wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Berhenti. Tidak. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada ketika tak ada wa ilahukum. Sebab wa ilahukum itu dia ayat lain sebenarnya. Dia bukan daripada ayatul kursi. Dia ayat lain yang dibawa datang oleh penulis ataupun ulama-ulama sebagai kepala bagi membenarkan ayat kursi yang bawah. Ayat kursi yang betul-betul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia ni jawab bagi perkataan wa ilahukum. Wa ilahukum itu maksudnya Tuhan kamu. Iaitu Allah, Tuhan yang satu yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jawapan untuk mentaukidkan kepada wa ilahukum itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup, yang kekal berdiri selama-lamanya. Jadi kelengkapan daripada kepala ayat wa ilahukum itu dibawa datang kepada Allahu la ilaha illallah, itu sebagai jawab persoalan dan jawapan, mentaukidkan wa ilahukum. Jadi adakah memberi kesan ataupun mana yang lebih afdal? Sama ada kita nak baca wa ilahukum dulu ataupun terus kita nak baca kepada ayat kursi. Untuk amalan dilakukan selepas setiap kali solat, maka kita boleh bawa terus kepada Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Seterusnya lah. Dan untuk kita bawa dia di dalam, contohnya di dalam tahlil, maka dielokkan untuk kita memperindahkan dia dengan
wa ilahukum, nak mentaukidkan bila kita nak berdakwah kepada orang, bila kita nak bagi tahu kepada orang ramai atau kita nak baca secara beramai-ramai, secara berjemaah kita nak baca ayat kursi, maka kita bawa datanglah wa ilahukum untuk mentaukidkan pada ayat kursi yang bawah itu tadi, yang mana Tuhan kamu adalah satu, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Nah, kenapa dibawa datangkan? Untuk memperindahkan lagi bacaan kita di dalam mentaukidkan ayat kursi. Sebab itu, ada ketika dibawa datang, ada ketika tidak dibawa datang. Kalau kata kita nak bawa di dalam majlis tahlil secara beramai-ramai, lebih elok, lebih afdal kita bawa datang dengan kalimah wa ilahukum. Tapi bila kita secara bersendirian, maka memadai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bolehkah? Boleh terima Kak Zura? Ya, boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama, kasih. Okay, dah habis dah? Habis saya sudah dulu nah. Mohon ampun dan maaf atas segala kekhilafan saya, kekurangan saya. Yang baik itu Allah punya, yang tak baik, yang lemah, yang kurang itu adalah milik saya. Sekali lagi mohon ampun dan maaf. Terima kasih banyak-banyak. Jutaan terima kasih yang tak terhingga saya rafakkan kepada Allah dan juga kepada sekalian ukhwah muslimah yang tak pernah henti-henti memberi kepada saya. Saya malu, sesungguhnya saya malu sangat pada Allah di atas pemberian yang diberikan kepada saya. Malu dan terharu, sedih sangat. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya tahu perempuan pun tak senang. Jangan jadikan ianya satu bebanan. Saya tak dapat balas dengan apa-apa. Walaupun segunung kata-kata yang saya kumpulkan, saya tak mampu mengungkap kata-kata terima kasih. Apa yang boleh saya katakan adalah doa kepada Allah Ta'ala agar kita sama-sama berkumpul di syurga nanti. Hanya itu yang saya harapkan. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur wa taubatan nasuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang manfaat, kefahaman yang luas, amalan yang diterima, taubat yang sentiasa diampuni. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami di syurga-Mu bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang siddiqin, orang yang solihin, orang-orang syuhada, dan bersama-sama dengan para anbiya dan mursalin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.